Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nisa binti Nur Salam, nombor matrik 261772. Kes mahkamah yang saya pilih adalah kes rasuah. Kes ini dibicarakan di Mahkamah Tinggi Jenayah Kuala Lumpur pada tahun 2014. Seperti yang kita ketahui, rasuah berlaku apabila terdapat individu yang menerima atau memberi sejumlah wang ataupun benda berharga yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu yang diingini dengan jalan yang mudah dan cepat. Kes rasuah di Malaysia setiap tahun adalah tinggi, di mana terdapat lebih daripada 500 tangkapan setiap tahun. Jumlah tangkapan yang tertinggi adalah pada tahun 2019, iaitu sebanyak 1010 tangkapan. Maklumat ini saya perolehi daripada laman web rasmi Suruhanjaya Rasuah Malaysia. Seterusnya adalah plaintiff dan defendant. Plaintiff merupakan individu yang membawa kes ini ke mahkamah, dan plaintiff bagi kes ini adalah pendakwa raya. Manakala defendant ialah individu yang tertuduh atau juga lebih dikenali sebagai responden. Responden pertama untuk kes ini adalah Encik Roslan bin Muhammad Som yang dituduh di bawah Seksyen 17(a) Akta Suruhanjaya Rasuah Malaysia 2009. Manakala responden kedua adalah Encik Hafizah bin Muhammad Yassin yang dituduh di bawah Seksyen 5(1) Akta Komputer 1997. Bagi kes ini adalah kes ini berlaku pada tahun 2010, di mana kes rasuah ini berlaku pada tahun 2010. Namun kes ini dibicarakan di mahkamah pada tahun 2014. Fakta bagi kes ini adalah responden pertama iaitu Encik Roslan dikatakan menerima rasuah daripada Encik Syamsuddin yang merupakan saksi di mahkamah sebanyak RM6,750. Sebagai ganjaran telah memasukkan 29 orang nama jemaah haji yang tidak layak untuk pergi haji pada tahun 2010 menjadi layak. Dan setiap jemaah haji tersebut memberikan wang tunai sebanyak RM1,000 kepada Encik Syamsuddin, dan Encik Syamsuddin akan membagi dua duit tersebut bersama dengan responden. Encik Syamsuddin yang merupakan saksi telah merupakan bekas pegawai di tabung haji. Oleh itu beliau mengenali beberapa orang di tabung haji. Perayu kedua pula telah menerima rasuah sebanyak RM2,700 dan duit tersebut diberi oleh perayu pertama iaitu Encik Roslan, kerana Encik Roslan yang menerima wang secara langsung daripada Encik Syamsuddin daripada jemaah haji tersebut. Perayu kedua dituduh telah menggunakan program WinSQL yang merupakan satu program yang digunakan oleh tabung haji untuk meletakkan nama jemaah-jemaah haji yang layak pergi haji pada tahun tersebut. Perayu kedua dikatakan telah menyalahgunakan program WinSQL dengan memasukkan nama jemaah haji yang tidak layak untuk pergi haji pada tahun tersebut menjadi layak untuk pergi haji pada tahun 2010. Peguam bagi perayu pertama menyatakan kepada mahkamah bahawa saksi iaitu Encik Syamsuddin perlu dikatakan sebagai rakan sejenayah kerana beliau juga terlibat dalam kes ini. Namun pihak mahkamah menolak perkara tersebut kerana pihak mahkamah menyatakan
di bawah Seksyen 52 Akta SPRM 2009 menyatakan bahawa tiada saksi yang dapat dituduh sebagai rakan sejenayah walaupun beliau terlibat di dalam kes rasuah tersebut. Hal ini kerana mahkamah melihat apa yang dikatakan oleh Encik Samsudin, iaitu walaupun beliau terlibat, namun beliau tidak mengetahui bagaimana cara perayu pertama dan perayu kedua memasukkan nama-nama jemaah haji tersebut. Beliau hanya merupakan ejen yang memberi wang daripada jemaah 29 orang nama jemaah haji tersebut kepada perayu pertama, dan perayu pertama memberikan kepada perayu kedua. Keputusan mahkamah bagi kes rasuah ini adalah bagi perayu pertama dijatuhkan hukuman penjara selama 4 tahun dan denda sebanyak RM40,000, dan jika gagal membayar denda akan ditambah hukuman penjara selama 16 bulan. Manakala perayu kedua yang berdepan dengan 3 pertuduhan untuk pertuduhan pertama berdepan penjara 3 tahun dan denda sebanyak RM20,000. Jika gagal membayarnya, perlu menambah hukuman penjara sebanyak 8 bulan. Bagi setiap pertuduhan 1, 2 dan 3 untuk perayu kedua, beliau menerima hukuman yang sama. Hal ini kerana pertuduhan tersebut adalah sama, namun kerana perayu kedua telah melakukan jenayah tersebut pada tarikh-tarikh yang berbeza, iaitu pertama, untuk meletakkan nama yang pertama adalah perayu kedua meletakkan sebanyak 2 orang nama pada bulan Jun 2010, manakala untuk yang kedua adalah sebanyak 15 orang yang dilakukan pada bulan Julai. Selepas itu yang terakhir adalah sebanyak 10 orang yang dilakukan juga pada bulan Julai. Kekuatan bagi kes ini adalah mahkamah tidak sewenang-wenangnya menyatakan bahawa saksi iaitu Encik Samsudin merupakan rakan sejenayah walaupun beliau terlibat dalam memberi wang tersebut. Mahkamah juga telah merujuk kepada akta yang terlibat dan akta yang sahih. Kelemahan bagi kes ini adalah saya melihat kelemahannya kepada peguam bagi kedua-dua perayu, di mana perayu pertama peguam bagi perayu pertama beliau tidak menunjukkan penekanan terhadap untuk pertuduhan bahawa Encik Samsudin adalah rakan sejenayah. Beliau tidak terlalu menekankan kepada saksi tersebut supaya saksi tersebut dijatuhkan sebagai rakan sejenayah. Manakala bagi peguam perayu kedua terdapat satu masalah di mana perayu kedua menyatakan beliau tiada di pejabat semasa berlakunya pemberian wang tersebut. Namun alibi tersebut tidak dapat diterima oleh mahkamah kerana kes ini di bawah Seksyen 402A Kanun Acara Jenayah sebelum pindaan pada tahun 2012. Oleh itu, perayu kedua perlu memberi notis kepada pendakwa raya mengenai hal ini. Namun, mahkamah mendapati perayu kedua tidak memberikan notis tersebut kepada pendakwa raya. Oleh itu, alibi tersebut tidak dapat diterima. Dan peguam bagi perayu kedua tidak menunjukkan kesungguhannya untuk membela anak guamnya. Okey, seterusnya adalah cadangan. Cadangan saya untuk kes rasuah seperti ini adalah
SPRM perlu mengetatkan lagi undang-undang mereka. Mungkin SPRM boleh menjalankan membuat tinjauan kepada agensi-agensi kerajaan ataupun penyewa awam ataupun kepada orang awam pada setiap tahun. Boleh dikatakan mungkin setiap tahun boleh dilakukan 2 kali sekali, supaya untuk meninjau sama ada agensi tersebut, sama ada pekerja-pekerja di agensi tersebut terlibat dengan rasuah ataupun tidak. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.